Malam Lailatul Qadar Baik. Jadi apakah Baitul Izzah ni? Satu tempat yang ada riwayat mengatakan bahawasanya kalaulah manusia ini sentiasa tawaf di Baitullah Al-Haram, yakni Kaabah, uh, malaikat pun ada tempat dia. Jadi malaikat di mana tempat dia? Di Baitul Izzah. Setengah orang kata Baitul Ma'mur. Kemudian dalam Quran sebut apa nama dia? Saya terlupa nama Baitul Izzah dalam Quran. Tak apa. Jadi malaikat tempat untuk mereka tawaf ni di Baitul Izzah. Di situlah terletaknya Al-Quran yang turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Di situ disimpan 30 juzuk. Jadi para malaikat mereka tawaf di Baitul Izzah, dikatakan sehari 70,000 malaikat. Dan malaikat yang telah tawaf di Baitul Izzah, mereka tidak akan datang kali kedua untuk tawaf di Baitul Izzah. Maknanya setiap hari 70,000 tuan-tuan, perempuan, 70,000 malaikat, dan mereka tak akan ulang kali kedua untuk tawaf di situ. Kalau kita ni pergi Mekah, umrah banyak kali kan, haji pun 2-3 kali kan, tapi malaikat tak, sekali sahaja. Dan di situlah tersimpannya 30 juzuk. Okey. Jadi itu yang berlaku di malam Lailatul Qadar. Saya masuk sedikit intro sebelum kita masuk kepada kita punya tadabbur. Baik. Manakala yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu, itulah yang berlaku selama 23 tahun sedikit demi sedikit, dan mempunyai banyak iktibar pengajaran daripada penurunan yang sedikit demi sedikit. Selain daripada para sahabat ini mampu untuk menghafal, kadang-kala turun 5 ayat, kadang-kala 10 ayat, kadang-kala satu surah yang pendek, turun sedikit demi sedikit, memudahkan para sahabat untuk menghafal. Selain itu mempunyai iktibar ataupun pengajaran yang cukup luas. Kita lihat sahaja bagaimana asbabun nuzul ataupun penurunan surah berkaitan dengan kisah seorang Ummu Salamah, isteri Abu Lahab, ketika mana Nabi SAW terputus daripada wahyu selama 6 bulan. Nabi tertunggu-tunggu, maka Ummu Salamah memainkan peranan untuk menghasut ataupun menyebarkan dakwah kepada penduduk kafir Quraisy dengan mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Sedih Nabi, dahlah 6 bulan tak malaikat Jibril tak menyapa kan. Kemudian Al-Quran wahyu pun dah tak turun. 6 bulan terputus Nabi dengan daripada Allah SWT. 6 bulan tak ada apa-apa berita daripada langit. Lalu Ummu Salamah ni, minta maaf, bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Saya tengok balik. Nanti saya cek balik. Ummu Sulaim rasanya, isteri Abu Lahab. Jadi dia sebarkan dakwah dengan mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Jadi sedih Nabi. Bila Nabi sedih dalam keadaan macam tu, turunlah surah yang kita tahu, ramai kita tahu, iaitu Wadduha Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ila akhiril ayah, sehinggalah ayat yang terakhir. Turun satu surah yang lengkap. Demi waktu duha dan pada malam hari ketika dia menjelma, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bukanlah Tuhanmu meninggalkan kamu dan membiarkanmu. Jadi ayat surah Ad-Duha ni memberi berita gembira. Tu. Jadi kisah ini sengaja Allah Taala create supaya sehingga 6 bulan tidak ada penurunan apa-apa berita daripada langit, semata-mata nak turunkan surah Wad-Duha ni dengan pelakon daripada Ummu Sulaim kan. Saya lupa lah nama dia, Ummu Sulaim ke Ummu Salamah, saya lupa nama isteri Abu Lahab tu. Nanti cek balik lah. Okay. Jadi menggambarkan bahawasanya
Al-Quran ni kita dapat beberapa pengajaran. Di antaranya ialah kalaulah Quran itu direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak perlu tunggu 6 bulan. Kan? Tak perlu tunggu 6 bulan. Nabi kata, tunggu jap aku nak fikir 1-2 malam kan. Jadi Nabi boleh rangka apa, syair apa kan. Tapi tak ada. Nabi tunggu 6 bulan. Itu menunjukkan bahawasanya Al-Quran yang kita nak tadabbur ni bukan daripada manusia. Tu. Jadi itu satu pengajaran yang cukup besar. Bagaimana kalau adanya benda kisah ni nak menggambarkan bahawasanya tak perlulah ada hadis kan. Semua kita anggap Quran. Apa yang diucapkan oleh Nabi, sepatutnya kita anggap Quran semua. Kan? Tak perlu bezakan antara Quran dengan hadis. Tak perlu beza. Tapi pada hakikatnya, pada realitinya, dalam sejarah Islam, dalam dunia Islam, kita tahu yang ni Al-Quran, yang ni hadis. Kan? Yang ni ucapan Nabi, yang ni ucapan Allah SWT. Tu. Jadi menggambarkan bahawasanya kisah-kisah asbabun nuzul ataupun kita kata nuzul Quran selama 23 tahun ini memiliki banyak pengajaran yang perlu kita ambil. Bagaimana dengan ketika Nabi yang memiliki seorang anak lelaki yang bernama Ibrahim. Anak-anak Nabi ni ada 7 orang lah, ramai. Yang lelaki semua mati kecil. Yang lelaki semua mati kecil. Yang perempuan besar dah kahwin kemudian mati. 2 orang anak isteri kepada Osman bin Affan. Bahkan Nabi kata kalau ada anak lagi memang nak kahwinkan dengan Osman je. Seorang lagi Fatimah isteri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada anak lelaki yang terakhir bernama Ibrahim daripada isteri yang bernama Maryam Kibtiyah. Raja Mesir menghadiahkan kepada baginda SAW seorang hamba perempuan, lalu Nabi merdekakannya dan menjadikan sebagai isteri, dapat anak bernama Ibrahim. Jadi Nabi sangat seronok, sangat suka bermain dengan anak ini. Namun setelah 2 tahun takdir Allah mengatasi apa yang kita fikirkan, iaitu Allah Ta'ala menarik kembali Ibrahim. Maka Nabi sedih dalam pangkuan Nabi tu, Nabi menangis. Nabi dukung Ibrahim sambil meletakkan di dalam liang lahat. Nabi menangis dan titisan air mata tu jatuh ke pipi Ibrahim, anak Nabi tersebut. Tu. Jadi apa dalam kisah macam ni, dalam keadaan duk sedih gini pun, orang kafir ni memang tak puas hati. Yang bernama seorang lelaki yang bernama As bin Wa'il. Seorang lelaki yang bernama As bin Wa'il, kafir Quraisy. Dia pun apa dia kata? Dia kata Muhammad butur, Muhammad butur, Muhammad butur. Maksudnya Muhammad telah terputus sanadnya. Muhammad telah terputus sanadnya. Dia sebarkan daripada lorong ke lorong, daripada kelompok ke kelompok, daripada jalan ke jalan. Siapa sahaja yang dijumpa di Mekah itu dia akan keluarkan kenyataan Muhammad butur, Muhammad butur. Lalu tak semena-mena pada malam harinya Nabi pun bermimpi. Nabi bermimpi turun satu surah yang pendek, paling pendek dalam Quran, turun dalam mimpi. Ini satu-satunya ayat Quran yang turun dalam mimpi. Tak ada yang lain. Yang lain semua dalam keadaan sedar. Jadi yang dalam mimpi turun ayat surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kurniaan yang cukup banyak, bahkan kami bagi al-haud, yakni perigi di akhirat kelak. Selepas lalu titian sirat tu ada perigi yang umatmu boleh minum. Berita gembira sungguh-sungguh buat Nabi ni. Dan keadaan sedih siang tadi, malam Allah Ta'ala gembirakan. Fasalli li rabbika wanhar, maka teruskan solat. Laksanakan ibadah korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu yang tadi tu, As bin Wa'il itu, dialah yang abtar. Dialah yang terputus daripada segala barakah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala balas balik apa yang diucapkan oleh As bin Wa'il. Hari ini kita pun tak kenal siapa dia As bin Wa'il kan. Tak ada seorang pun kenal kan. Nama pun baru dengar je Ustaz kat sini kan.
Ustaz cerita ni baru dengar siapa As bin Wa'il ni, orang yang menyedihkan Nabi yang sedang sedih, dia tambah sedih lagi. Maka Allah Ta'ala bagi kesedihan yang berkekalan buat As bin Wa'il. Jadi As bin Wa'il tak ada siapa pun kenal. Tapi kalau saya sebut nama anak dia, confirm tuan-tuan tahu. Iaitu siapa dia? Amru bin Al-As. Seorang sahabat Nabi yang cukup hebat dalam peperangan, pandai mengatur strategi dan sebagainya. Jadi Amru bin Al-As inilah di tangannya radhiyallahu anhu, di tangannya Islam orang-orang benua Afrika pada hari ini. Tu jadi dihantar oleh Khalid bin Al-Walid dihantar oleh Omar bin Al-Khattab ketika zaman pemerintahan Omar bin Al-Khattab menjadi khalifah. Omar ni dihantar 3 serampang terus kalau Khalid bin Al-Walid lawan dengan tentera Rom di sebelah Iraq kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas hantar di Al-Qadisiyah, satu tempat yang berlawan dengan Parsi. Manakala untuk Amr bin Al-As untuk sebarkan Islam di sebelah Syria, sebelah Jordan, naik ke atas sampailah di perbatasan Syria tu nak masuk ke benua Afrika dikisahkan Amr bin Al-As tulis surat untuk hantar kepada Omar bin Al-Khattab sebagai pemimpin khalifah ketika itu, minta izin untuk masuk ke benua Afrika pula. Jadi Amr bin Al-As tulis surat, minta izin, wahai Omar, izinkan saya dengan tentera saya untuk masuk ke benua Afrika. Lalu surat ni sampai kepada Omar, Omar pun tulis dan Omar pun tutup, dan Omar bagi kepada tukang postman tu lah. Zaman tu postman berkuda tapi khusus untuk Amr bin Al-As. Dan dia pesan kepada postman tu, jangan buka surat ni sehinggalah mereka masuk ke dalam benua Afrika. Lalu bila sampai surat ini pada Amr bin Al-As, Amr bin Al-As pun diminta untuk jangan buka surat ini sehinggalah dia dan tentera dia masuk ke dalam benua Afrika. Bila dia masuk sahaja ke benua Afrika, kemudian dia pun buka. Bila dia buka, apa kata Omar bin Al-Khattab? Wahai Amr bin Al-As, sekiranya kamu dan tentera kamu belum masuk menjejakkan kaki ke benua Afrika, patah balik ke Madinah. Tapi kalau dah masuk, maka teruskan perjuangan ni. Tu. Jadi Omar bin Al-Khattab ni dia berat juga sebenarnya nak izinkan Amru bin Al-As yang dah bertahun-tahun tinggalkan anak bini dekat Madinah ni kan. Dengan tentera dia tinggal bertahun-tahun, bukan bulan-bulan dah tuan-tuan bertahun. Lalu Amru bin Al-As mengkendakikan syurga Allah SWT, begitu juga dengan tentera dia masuk ke benua Afrika. Sebab tu di Mesir, geng-geng ustaz Mesir, ustazah-ustazah Mesir ni tahu sangat kisah benar ni. Kisah ni kan, Masjid Amr bin Al-As. Di sana terbenanya Amr bin Al-As, sampai sana dia bina masjid, dan tiang, ada satu tiang tu masih lagi tercatat sejarah dia dan dipahat oleh orang yang ada di zaman itu. Jadi kita boleh baca kisah dia tu. Pahat kecil je dekat satu tiang tu. Asalnya orang Mesir bukan orang Arab tuan-tuan Orang Mesir bukan orang Arab. Tapi dengan sebab Islam ni masuk, mereka mengubah. Asalnya mereka adalah bangsa Kibti yang cakap bahasa Fir'aun. Yang cakap bahasa Fir'aun, yang cakap bukan bahasa Arab. Mereka mengaku mereka adalah Kibti. Tapi bila Islam datang tuan-tuan, mereka ubah nama Jumhuriyah Islamiyah Al-Misriyah, Republik Islam Mesir. Maknanya mereka ubah, mereka mengaku mereka adalah orang Arab. Baik. Begitulah kisah berkaitan dengan penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW selama 23 tahun mengikut apa-apa yang berlaku di zaman Nabi. Baik. Lalu kita masuk dengan kelas tadabbur Al-Quran kita. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan bercerita ataupun menyentuh tentang satu surah yang cukup besar. Namun dalam kelas tadabbur Al-Quran ni,
disebabkan kita adalah tempoh yang cukup lama, okey. Jadi ianya memerlukan usaha yang lebih daripada jemaah untuk bersama-sama dengan kita, dan kadang-kala penyampaian ataupun kita sebut disebabkan masa mengaji ni terlampau lama, kadang-kala kita hanyut, kadang-kala kita terfikir benda lain, jadi kita ketinggalan dengan apa-apa fakta yang telah disampaikan. Sebab tu bila kita nak mulakan dengan kelas tadabbur ni, suka saya ingatkan kita kena pasang niat untuk kita talakikan orang lain pula. Tu kita sampaikan pula. Setengah kita mungkin nak dengar-dengar saja, tapi bila nak dengar-dengar saja mungkin kita terlepas pandang apa-apa yang disampaikan dalam kelas tadabbur ni. Sebab ianya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita kena pasang niat untuk kita cuba untuk sampaikan pula pada orang lain. Bila kita ada azam yang kuat begitu, barulah kita cergas. Macam orang yang menyampaikan lah, dia takkan tidur kan. Berbeza orang yang dengar ni. Jadi bila kita ada niat nak sampaikan, maka kita pun dengar sama-sama dan kita anggap ini adalah satu pusaka yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW buat kita, dan kita pun nak tinggalkan pusaka ini kepada generasi yang seterusnya. Maka akan berlalulah pahala ni daripada satu generasi ke satu generasi dan tidak terputus. Apatah lagi ianya berkaitan dengan kitabullah, satu kitab yang telah dihadiahkan oleh Allah SWT kepada umat ini. Kepada umat ini dihadiahkan dengan Al-Quran, satu kitab yang cukup agung, yang bukan boleh dikatakan seperti kitab-kitab yang terdahulu. Ianya terpelihara dan mempunyai beberapa mempunyai kehebatan yang cukup luar biasa. Jadi kalau kita memiliki azam yang kuat, maka kita akan berdoa kepada Allah SWT. Dengan doa kepada Allah SWT lah kita mampu untuk bertalaki, untuk mendengar tadabbur Al-Quran ini daripada satu surah ke satu surah yang lain, daripada satu ayat ke satu ayat yang lain, sehingga kita mampu untuk menyampaikan kepada orang lain pula. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan satu surah yang pertama dalam Al-Quran, susunan Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki beberapa nama yang dikatakan naif wa ashruna isman. Maksudnya kalau orang ngaji Arab ni, dalam ni ada guru-guru Arab juga ni, antara Ustazah Sharifah, Sharifah Nafisah, dia ada dalam ni. Jadi dia tahu bila saya sebut naif wa ashruna isman, maksudnya lebih kurang 21, 22, 23 nama. Jadi menunjukkan Al-Fatihah ni memiliki nama yang banyak. Dalam kaedah Arab menyebut kasratul asma dalatun ala syarfil musamma. Banyak nama ni menunjukkan kemuliaan sesuatu benda yang kita maksudkan. Disebabkan banyak nama lah, disebabkan di kemuliaannya lah dia timbul banyak nama. Macam kita lah, seorang yang pemurah kan, ada seorang lelaki yang namanya mungkin Muhammad kan, tapi disebabkan dia pemurah, kita puji dia, akhirnya melekat nama tersebut dengan dia. Bila sebut je alah yang pemurah tu, jadi ada dapat gelaran yang lain. Asal nama dia lain, kemudian dibagi nama yang lain, nama-nama yang baik. Begitu jugalah dengan Al-Fatihah ni, memiliki sehingga 20 lebih nama. Namun di antara banyak-banyak itu yang kita nak tekankan, yang pertama sekali adalah Al-Fatihah sendiri. Al-Fatihah nama yang memberi maksud kepada bahawasanya ia adalah pembukaan. Pembukaan kepada kitabullah. Pembukaan kepada 30 juzuk. Pembukaan kepada seluruh ayat Quran yang 30 juzuk ni. Jadi ini adalah sebagai pembukaan. Jadi kalau kita nak masuk ke rumah seseorang ataupun nak masuk ke sesuatu kota ataupun bandar, kita ada pintu dia. Al-Fatihah adalah pintu dia. Kemudian nama yang kedua kita nak tekankan juga ialah Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Walaupun di sana ada beberapa sedikit khilaf di kalangan ulama yang tak bersetuju dengan nama ni,
sebab dia lebih merujuk kepada Lauh Mahfuz tersebut wa indahu ummul kitab tu. Tak apa, tapi ada juga ulama menggunakan bermaksud dengan ibu kepada Quran. Kalau Quran ni 30 juzuk, induk dia di Al-Fatihah. Sebab itulah Al-Fatihah memiliki makna yang cukup hebat. Jadi kalau nak lihat keseluruhan Al-Quran ni, lihat Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab induk Al-Quran 30 juzuk ada pada surah Al-Fatihah. Nanti kita akan belajar, kita nampak memang betul. Al-Fatihah ni yang kita duk ulang-ulang selama 17 kali sehari semalam ni, sebenarnya memiliki makna yang cukup hebat. Sebab itulah dia disuruh ulang berkali-kali. Kalau kita solat, kita tak baca surah lain pun, kita baca surah Al-Fatihah saja, dalam mazhab Syafi'i, sah solat kita. Kalau kita baca surah lain, kita tak baca surah Al-Fatihah, tak sah. Sebab Al-Fatihah menjadi wajib. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis Nabi sebut, tidak dikira solat sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dianggap sebagai Ummul Quran, sebagai ibu Quran. Kadang-kadang kalau sesuatu negara pun kita kenal dengan ibu kota dia, Perancis. Bila sebut Perancis ni kita teringat kota Paris kan, menara Eiffel ke apa nama tu kan. Kita tahu bandar dia je. Cukuplah tu. Dia dah jadi lambang negara tersebut kan. Kita sebut apa, Mekah. Kita nampak Kaabah je kan. Tak nampak dah yang wilayah-wilayah yang di tepi tu Madinah, kita sebut Madinah, kita tak nampak dah yang lain-lain. Kita sebut Arab Saudi pun nampak Mekah Madinah aje tuan-tuan. Jadi itulah dia ataupun ibu dia, induk kepada sesuatu benda tersebut. Maka Al-Fatihah begitu juga, dia merupakan adalah induk kepada Al-Quran. Baik. Antaranya lagi yang kita nak tekankan di sini, yang menjadi utama dalam kita nak menyebut apakah nama dia, ialah Al-Fatihah juga disebut sebagai Ta'lim Al-Mas'alah. Ta'lim Al-Mas'alah. Satu surah yang dinamakan dengan Ta'lim Al-Mas'alah. Nak ngajar tentang cara nak meminta. Ta'lim maksudnya mengajar. Al-Mas'alah meminta. Jadi nak mengajar hamba ni cara untuk meminta. Sebab apa? Sebab hamba ni, manusia ni, kalau tak diajar, dia salah meminta. Sepatutnya minta banyak, dia minta sikit. Kan? Sepatutnya dia minta benda yang penting, dia duk minta benda yang tak penting. Kan? Sepatutnya dia minta begini, dia minta benda lain. Disebabkan kita ni berkongsi lah dalam hidup ni, jadi setiap dari kita ni ada hajat masing-masing. Maka Allah Ta'ala nak ajar dalam surah Al-Fatihah ni seragam mintanya. Supaya kita minta satu benda yang cukup penting dan seragam. Ada dalam surah Al-Fatihah ni. Baik. Dengan sebab kita pandai minta lah, itulah tujuan kita beragama, tuan-tuan. Dengan sebab kita pandai meminta lah, itulah tujuan agama kita. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah SWT siang dan malam, dia menjaga solat fardunya, ditambah dengan solat sunatnya, ditambah dengan puasanya, puasa di dalam bulan Ramadan, puasa fardu, kemudian puasa sunat Isnin Khamis, puasa putih di tengah-tengah bulan, kemudian ditambah lagi dengan sedekah, ditambah lagi dengan nafkah dan sebagainya. Tanggungjawab itu dan ini semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab agama ini Allah Taala kurniakan kepada kita, maka kita nampak bahawasanya hujungnya adalah kita pandai untuk meminta keredaan Allah SWT. Bila seorang hamba dah dapat redha Allah SWT, maka selesailah hidup dia. Tak perlu dah yang lain. Kan? Redha Allah ni penting, tuan-tuan. Kita dapat seluruh dunia, tapi kita tak dapat redha Allah, maka kita sebenarnya tak dapat apa-apa.
Kita dapat redha Allah, kita tak dapat semua dunia pun tak ada masalah. Sebenarnya kita dah dapat kesempurnaan. Seorang hamba itu diciptakan di atas muka bumi ini. Tu Maka seorang hamba itu memang untuk diajar untuk meminta. Bahkan Allah marah kalau kita tak meminta. Allah tak suka lihat kita ni sempurna. Dia suka lihat kita ni tak sempurna, akhirnya kita menghinakan diri, kita tunduk, kita menadah tangan dan kita minta dengan Allah SWT. Bukankah begitu tuan-tuan puan-puan kita masing-masing ada masalah, masing-masing ada muskilah, ada problem, masing-masing ada. Kaya ke, miskin ke, sederhana ke kita, cantik ke, ataupun pandai ke kita, tak pandai ke, semua ada masalah yang tersendiri. Maka Allah Ta'ala memang sengaja buat begitu supaya kita menghinakan diri dan kita berdoa kepada Allah SWT. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Orang Arab kata Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah marah jika kita tinggalkan meminta kepadanya. Wa bani Adam yaghdabu hina yus'al. Sedangkan bani Adam dia akan marah kalau kita meminta pada dia. Sebab apa? Sebab anak Adam ni, manusia ni dia tak ada apa-apa tuan-tuan. Minta sekali boleh lagi dia senyum kan. Minta kali kedua dah sengih dah, lain macam dah. Minta kali ketiga mungkin marah, mungkin dah lain, nampak kita pun dia lari. Sebab apa? Sebab manusia ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Kaya macam mana pun dia pun berhajat kepada benda tu kan. Sedangkan Allah SWT memiliki seluruh kekayaan yang ada di atas muka bumi ini. Segala kerajaan, segala kekuasaan, segala harta, segala kemewahan yang ada di atas muka bumi ini yang kita pernah fikir ataupun kita tak pernah fikir, maka itu adalah hak milik Allah SWT. Saya teringat dengan hadis Nabi SAW ketika para sahabat tanya kepada baginda SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah bilangan kami? Berapakah bilangan kami? Bagaimana keadaan bilangan kami ini di dalam syurga kelak?" Maka apa yang dijawab oleh Nabi, bilangan kamu seperti sehelai bulu hitam di atas kambing yang putih ataupun sehelai bulu yang putih di atas kambing yang hitam. Itu je bilangan kita tuan-tuan. Mana yang baki tu siapa dia? Wallahu alam, saya pun tak tahu. Kan? Saya pun tak tahu siapa dia. Ini semua rahsia Allah SWT kan. Itu je bilangan kita. Kita ingat umat Nabi Muhammad lah paling ramai kan. Tapi rupa-rupanya bilangan kita yang tu je. Sehelai bulu putih di atas kambing yang hitam ataupun sehelai bulu hitam di atas kambing yang putih. Itu je bilangan kita umat Nabi Muhammad di dalam syurga kelak. Yang baki tu wallahu a'lam. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Ini semua rahsia Allah Taala kan. Di sana, di atas sana planet punya banyak. Entah-entah mungkin ada bumi yang kedua, entah-entah mungkin bumi yang ketiga kan. Wallahu a'lam. Semuanya di dalam ilmu Allah SWT. Semuanya di dalam kehebatan Allah SWT. Baik. Di dalam Al-Fatihah terdapat basmalah. Saya dah mula masuk pada ayat yang pertama. Baik. Basmalah ni lawan dia ada lawan daripada aspek lafaz dia ataupun sirah dia, ucapan dia ada lawan dengan isti'azah. Isti'azah kita dah sentuh pada kelas yang lepas. Jadi sesiapa yang baru masuk dalam kelas tadabbur Quran ni, rujuk semula ataupun lihat semula dalam FB group private tersebut, cari kelas yang minggu lepas. Okey, basmalah dia ada lawan dengan isti'azah daripada segi bentuk sirah dia. Kalau isti'azah ni memiliki beberapa bentuk. Kita boleh sebut ataupun kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam hadis yang lain juga Nabi ajar juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Kita boleh juga baca macam ni. Ataupun kita nak panjang sikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwas samiul alim. Jadi ada tambah lagi. Dan ada lagi, ada yang ta'awwaztu pun ada,
Kemudian a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Tu ada lagi tambahan sikit-sikit macam tu. Jadi isti'azah memiliki bentuk ataupun ucapan yang banyak. Manakala basmalah hanya satu sahaja, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahaja bentuk yang ada bagi basmalah. Dia adalah satu bentuk, satu pattern sahaja. Baik. Apa makna basmalah? Iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, kita masuk kepada lapis pertama dulu. Hari ini insya-Allah saya akan cuba masuk ke dalam 3 lapisan. Jadi minta tuan-tuan bagi fokus. Sebab semakin kita hurai, dia akan masuk ke dalam lagi dan masuk ke dalam lagi. Dan kalaulah benda ni sampai ke hati tuan-tuan perempuan dan tuan-tuan perempuan nak rasa menangis, menangislah. Sebab inilah kita punya tujuan tadabbur Al-Quran, ya. Baik. Baik, maksudnya ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani. Kita dapati bahawasanya kalimah ini adalah daripada aspek bahasa adalah ianya tergantung, tuan-tuan. Tiba-tiba je kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita tak ada apa pun depan tu. Kotlah kita nak makan kan, saya makan dengan nama Allah. Boleh je letak depan tu, kan? Tapi dia tergantung. Ini memberi makna gambaran yang cukup luas kepada kehidupan umat Islam ni. Apa sahaja yang dia nak buat, dia boleh gunakan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah faedah kalimah yang tergantung yang kita ucap hari-hari. Rupanya memiliki faedah yang cukup besar. Kita nak baca, kita nak makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan maksud, Ya Allah, aku makan dengan mulakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani. Kita nak belajar, kita pun sebut, Ya Allah, aku belajar dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani. Kita nak pergi kerja, kita nak pandu kereta, nak pandu kenderaan, Ya Allah, aku pandu kenderaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani. Jadi ucapan ini sengaja dibiarkan kosong di bahagian hadapannya adalah memberi makna yang cukup besar kepada hidup seorang Muslim tersebut. Baik. Baik. Basmalah juga berada di awal semua surah. Kita dapati setiap surah dalam Al-Quran terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Semua ada Bismillah ni. Basmalah ni ada di awal setiap surah. Okey. Jadi Ustazah Haslina pun dah sebut dah muta'allaq. Jadi kalimah ni muta'allaq. Saya kalau kita nak sentuh segi bahasa, dia adalah lafaz ghairu mufidah lah. Pada lughah dia ghairu mufidah. Tapi pergi pada hakikat dia, dia adalah cukup hebat. Tu. Baik, betul Ustazah, muta'allaq bih. Baik. Kemudian semua surah ada Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah sahaja yang tidak ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan nak baca surah At-Taubah, katakan buka je nak terus baca surah At-Taubah. Tak boleh baca dengan Bismillah ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab basmalah melambangkan keamanan. Sedangkan surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah, orang kata dia diturunkan ketika Nabi SAW dan para sahabat dalam keadaan gelisah menghadapi peperangan yang menakutkan, tak tenteram, rasa takut di sana dan di sini, rasa terancam kanan dan kiri, depan belakang, rasa tak selesa. Jadi dalam situasi ini turun surah At-Taubah, maka tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saja kalau ada mushaf tu kat tangan, buka je. Siapa yang baru tahu tu, buka je surah Bara'ah. Selepas surah Al-Anfal. Baik, lihat saja dalam surah At-Taubah tersebut. Baik. Memang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita dapati bahawasanya dalam surah Al-Fatihah ini, dia ada
sedikit special sedikit special, maksud saya di sini, adakah Bismillahirrahmanirrahim itu dianggap ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak? Dalam surah lain kita dapati tidak dikira sebagai Al-Fatihah, tidak dikira sebagai ayat yang pertama. Tetapi dalam surah Al-Fatihah ada khilaf ulama. Jumhur ulama iaitu Maliki, Hanafi dan Hambali mengatakan ianya bukan ayat yang pertama. Maknanya ayat yang pertama tu Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab kita sahaja Syafi'i menganggap bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri adalah ayat yang pertama. Baik. Ya, memang ahli sunnah wal jamaah. Mereka ni semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Contohnya saya datangkan, ini adalah mushaf yang digunakan pakai oleh mazhab Syafi'i. Mushaf kita sendirilah. Kita dapati lihat bahawasanya Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan ianya dianggap sebagai ayat yang pertama. Diletakkan di situ ayat yang pertama. Okey. Baik. Tetapi bila kita lihat kepada mushaf di mazhab yang lain, okey. Sorry. Okey. Sorry, saya tak boleh nak tekan pula. Okey. Di mushaf yang lain, yang ni ada di ini cetakan Arab Saudi tapi diedarkan di benua Afrika lah sebab mereka menggunakan qiraat yang lain. Kita dapati bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak dikira sebagai ayat yang pertama. Bahkan ayat yang pertama dikira pada Alhamdulillahirabbil alamin. Macam mana nak cukupkan 7 ayat juga ni Ustaz pada ayat yang terakhir dipotong kepada 2. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Ini dalam mushaf yang lain kalau Syafi'i dia akan baca dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Hadis yang mereka guna sangat kuat. Kalau kita dapati dalam jumhur ulama punya hujah tu sangat kuat, manakala hujah yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i pun sangat kuat. Apabila ditanyakan di manakah ayat yang ke-7, kami kira Al-Fatihah ada 6 sahaja. Bila ditanya kepada tabi'in, tanyakan kepada sahabat, maka sahabat pun menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Tu nak cukupkan 7 Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalil ni tidak diguna oleh 3 mazhab yang lain. Baik. Baik. Lalu kita lihat pula berkaitan dengan basmalah di antara 2 surah. Sepatutnya benda ni masuk di dalam kelas-kelas tajwid tapi sengaja saya masukkan juga dalam kelas tadabbur ni supaya kita seragam. Okey. Yang pertama sekali ni contoh antara hujung surah Al-Falaq dengan awal surah An-Nas. Jadi di tengah-tengah dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita boleh buat pilihan begini. Kita berhenti pada setiap tempat. Ini memang kita buat. Memang rata-rata semua orang buat. Wa min syarri hasidin idza hasad, berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas baru. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Okey, ini adalah bentuk yang pertama. Okey. Bentuk yang kedua, kita boleh juga kita sambung semua sekali. Kalau siapa yang memiliki nafas yang panjang tu, dengan hari ni pun dah dapat ilmu yang baru, cubalah buat sambung semua.
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Tu dengan kita sambung semua dan huruf yang di belakang setiap ayat tu pun kita hidupkan dia sebab kita nak sambung Okey. Wajah yang ketiga iaitu kita berhenti pada yang pertama dan kita sambungkan basmalah dengan ayat yang di bawah yang seterusnya jadi kita berhenti wa min syarri hasidin idza hasad. Okay, berhenti ambil nafas. Kemudian bismillah dengan ayat pertama An-Nas ni kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Jadi ada 3 bentuk yang diizinkan apabila kita nak baca basmalah di antara 2 surah. 3 bentuk ni sahaja yang diizinkan manakala bentuk yang keempat yang saya nak kongsikan ni selepas ni tak dibenarkan sama sekali kena ingat dulu 3 bentuk yang kita bincangkan tadi berhenti semua ataupun sambung semua ataupun berhenti di pertama dan sambung yang kedua, ini dibenarkan. Manakala bentuk yang keempat yang ni tidak dibenarkan. Hujung surah kita sambung dengan basmalah, kemudian kita berhenti, ambil nafas, kemudian kita mulakan dengan awal ayat bagi surah yang berikutnya. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan kerana boleh menimbulkan salah anggap bahawasanya bismillah itu adalah ayat terakhir bagi surah sebelumnya. Okey, saya ulang balik. Bentuk yang keempat ini tidak dibenarkan kerana boleh menimbulkan salah anggap ataupun keraguan bagi pendengar bahawasanya basmalah mungkin ayat terakhir bagi surah sebelumnya. Jadi orang mungkin boleh anggap wa min syarri hasidin idza hasad tu bukan ayat terakhir, tapi bismillahirrahmanirrahim tu ayat terakhir. Sebab apa? Sebab kita sambung. Kena kita berhenti pula pada bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak dibenarkan sebab tu saya letak tanda bulat merah kat atas tu tanda salah tidak dibenarkan. Baik. Okey. Lalu bagaimana dengan hujung surah Al-Anfal dengan awal At-Taubah yang tidak ada bismillah ni? Apa bentuk yang kita boleh pilih? Okey. Keseluruhan qiraat, siapa yang tahu qiraat lah, ataupun keseluruhan bentuk Al-Quran dibaca ada 3 bentuk antara hujung Al-Anfal dengan awal At-Taubah. Yang pertama kita berhenti. Biasalah kita berhenti, ambil nafas, kemudian ambil At-Taubah. Itu biasalah kita buat kalau kita tadarus seorang tu beginilah kita buat, berhenti, ambil nafas kemudian kita mula dengan bara'atun. Tapi ingat jangan mulakan dengan basmalah tidak dibenarkan Baik. Manakala cara yang kedua kita boleh buat ialah kita sambung je terus. Hidupkan alimun ni, hidupkan saja kita hidupkan dia, kemudian sambung dengan awal At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Ni bentuk yang kedua. Boleh. Sebab ni khusus untuk Al-Anfal dengan Taubah. Jami'ul Qurra' begini sepakat ulama membaca begini. Okay, bentuk yang ketiga ni jarang-jarang kita buat tapi hari ni kita nak ajar dan kita nak sharekan dalam kelas tadabbur iaitu saktah. Apa maksud saktah? Iaitu kita berhenti seketika tanpa ambil nafas yang baru. Kita berhenti dan jangan ambil nafas yang baru. Berhenti macam biasa, tapi jangan ambil nafas, langsung sambung bara'atum. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Tu. Okey. Jadi kita sambung selepas kita berhenti seketika dan kita tidak ambil nafas yang baru. Ini nama dia saktah. Ada pada hujung Al-Anfal dengan At-Taubah. Sepakat ulama sedemikian. Jadi kita boleh ambil lah.
Hari ni kalau siapa yang tadarus jumpa je Al-Anfal atau Taubah ni, dah boleh amalkan lah. Pilih je, nak berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh, nak saktah pun boleh. Baik. Baik, sedikit lagi kita masuk kepada lapis yang kedua. Ini dah nak masuk kepada lapis yang kedua, iaitu dalam basmalah ini ataupun dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini. Okey. Baik, sebelum tu saya nak sentuh lagi lapis yang pertama. Ada satu kisah berkaitan dengan adakah Bismillah ini dianggap ayat yang pertama ataupun tidak. Nah, bagi surah-surah yang lain pun di sana ada perbincangannya, sehingga ada satu kisah dalam kisah ni agak berlaku di ketika ilmu sains pada hari ini muncul lah. Jadi ada satu surah tu, saya lupa dia punya kisah tu secara tepat, tapi dalam satu surah tu ada satu perkataan berkaitan dengan sains, dan perkataan tu sendiri menunjukkan, contoh dia bilangan ayat dia adalah 27. Contoh saya pun tak ingat kisah tepat dia, tapi ada berlaku. Katakan ayat tu berada dalam surah tu adalah ayat yang ke-27. Berkaitan pula unsur sains, segi ilmu sains dia, sepatutnya unsur yang disebutkan dalam ayat, sepatutnya unsur dalam sains adalah 28. Dia sepatutnya 28 unsur, tapi ayat ni 27. Lalu ditanyakan kepada orang yang alim dalam bidang sains dan dia pun hafiz Al-Quran, kalaulah ayat ni berada pada ayat yang ke-28, saya beriman dengan Islam ni kan, beriman dengan Allah SWT. Sebab apa? Sebab sepatutnya unsur dia 28, tapi ayat ni 27, tak tepat. Lalu dijawab, sebab tu kita belajar benda ni. Lalu dijawab, memang yalah, Bismillah ni setengah ulama mengiranya sebagai ayat yang pertama bagi setiap surah. Setengah ulama tu. Jadi bertepatan pula. Jadi ayat yang 27 tu jadi 28 kalau kita pegang kepada pendapat Bismillah adalah ayat pertama bagi setiap surah. Jadi ada kaitan unsur-unsur. Jadi benda ni kita ngaji juga. Kita tak tahu, mungkin akan datang kita hadapi apa-apa masalah yang berkaitan, jadi kita ada hujah dia. Jadi orang mengaji ni dia tahu benda tu. Baik. Kita lihat kepada lapis yang kedua dalam kita apabila nak membincangkan basmalah ni, ialah kita dapati bahawasanya dalam ini terdapat dua nama Allah SWT yang maha agung. Yang pertamanya ialah kita nak sentuh ialah Ar-Rahim. Baik. Kalimah Ar-Rahim ini, saya tak sentuh Ar-Rahman lagi, saya sentuh Ar-Rahim dulu. Start ke belakang ni, ada sebab dia. Kalau kita rujuk kepada sejarah Arab Jahiliyah, mereka mengenal Ar-Rahim. Mereka lebih kenal dengan Ar-Rahim. Terdapat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menceritakan kisah ini. Apabila Nabi bawa Bismillahirrahmanirrahim ini di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyah, mereka mempersoalkan, Ar-Rahim kami kenal, tapi Ar-Rahman itu apa? Jadi mereka lebih tahu Ar-Rahim berbanding Ar-Rahman. Ar-Rahman ni tak pernah muncul dalam kamus mereka sebenarnya. Sebab tu walaupun mereka orang Arab, tapi ada beberapa perkataan Allah Ta'ala tak timbulkan dalam benak fikiran mereka. Begitu juga dengan nama Nabi Muhammad SAW. Muhammad bahasa Arab. Dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul bagi sulasi mazid bi harfin atau wazan fa'ala yufa'ilu. Ni orang Arab ni kalau saya sebut ni fahamlah. Dia memang ada dalam benak sorof bahasa Arab, tetapi Allah sengaja simpan Muhammad ini, kataannya, nama ni disimpan dan tidak pernah muncul sebelum itu, sehinggalah Nabi kita lahir dan Nabi pun dapat nama julukan Muhammad. Tu kan. Dan tidak, nama ni tak pernah diberi pun kepada orang sebelumnya. Tak pernah terfikir pun. Begitu juga dengan kalimah ini Ar-Rahim, sengaja Allah Ta'ala simpan Ar-Rahman tu. Jadi mereka
mengetahui perkataan Ar-Rahim ini berbanding Ar-Rahman. Jadi selama anggapan mereka Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ini berdasarkan Ar-Rahim, Ar-Rahman tak ada lagi. Tuan-tuan dapat tak? Saya terangkan benda ni. Maknanya dalam fikiran mereka, bahawasanya Allah Ta'ala ini Maha Pemurah ni ialah Ar-Rahim. Tetapi bila datang Bismillahirrahmanirrahim ini, menggugat fikiran ataupun pengetahuan yang sedia ada. Ar-Rahman ni datang kemudian menggugat kefahaman mereka yang sedia ada. Ar-Rahman, Rahmanud Dunya. Allah Ta'ala yang pemurah ni, di dunia ni, Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim, Rahimul Akhirah. Ar-Rahim tu, Ar-Rahimul Akhirah. Rahim ni, Rahim untuk akhirat sahaja. Selama ni mereka menganggap Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ni, Maha Pemurah ni adalah Ar-Rahim. Tapi rupa-rupanya selama ni mereka berada di dalam Ar-Rahman sahaja. Ar-Rahim sedikit pun mereka tak dapat. Tuan-tuan faham tak? Kalau kita berada tempat mereka tu, seolah-olah mereka, kepala mereka ni dihentuk ataupun dihentakkan di dinding. Selama ni mereka daripada kecil, bahawasanya mereka tahu ni mereka berada dalam Ar-Rahim Allah, rupa-rupanya tidak. Rupanya Ar-Rahman sahaja. Ar-Rahman ni Rahmanud Dunya. Yakni Allah Ta'ala mencukupkan segala makan minum kita. Allah Ta'ala menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala memunculkan matahari, bulan, hujan. Allah Ta'ala menjalankan air, aliran laut, sungai untuk memudahkan manusia itu boleh hidup di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala hidupkan kuasa graviti agar manusia itu kekal, tetap boleh berjalan, boleh berlari di atas muka bumi dengan senang. Jadi semuanya berada dalam Ar-Rahman baru. Jadi benda ni rupa-rupanya Bismillahirrahmanirrahim memberi satu gambaran yang cukup luar biasa kepada orang Arab Jahiliyah di zaman itu. Bismillahirrahmanirrahim itu rupa-rupanya mereka tersalah anggap selama ni. Mereka selama ni berada dalam Ar-Rahman sahaja, bukan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni Allah Ta'ala khususkan untuk umat Islam ataupun orang yang pernah mengucap la ilaha illallah ketika berada di akhirat kelak, bukan berada di atas muka bumi ini. Ada juga, tapi saya akan huraikan Ar-Rahman Ar-Rahim ini apabila sampai kepada ayat yang ketiga nanti, yang di bawah nanti. Kita tak masuk lagi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kat situ nanti kita akan huraikan lagi apakah maksud Ar-Rahman Ar-Rahim ni dengan lebih jelas. Tu. Di antaranya yang lain, saya minta maaf masa pun dah singkat. Saya nak pergi pada 3 lapis. Mungkin tadabbur Bismillahirrahmanirrahim ni kita akan bawa ke minggu hadapan dan kita sambung dengan Alhamdulillah lah. Satu lagi saya nak masuk dalam lapisan yang kedua untuk kita rasa hebatnya Bismillahirrahmanirrahim ni ialah Allah Ta'ala juga ataupun Muhammad membawa satu simbol untuk menggugah amalan tradisi mereka. Sebab apa? Sebab dalam amalan mereka selama ini ialah mereka memulakan dengan, mereka yakin Allah Ta'ala itu adalah pencipta, tetapi apabila mereka nak buat sesuatu, mereka akan sebut dengan nama Lata dan Uzza. Mereka akan sebut Bismillati wal Uzza. Dengan nama Lata wal Uzza. Apa-apa sahaja tindakan mereka, Bismillati wal Uzza. Lalu bila datang Bismillahirrahmanirrahim ni, mengubah budaya mereka itu kepada satu benda yang cukup luar biasa, ataupun yang kita dah sebut tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, dah kan menghazafkan ataupun memansuhkan ucapan mereka selama ini. Kita lihat saja perbincangan di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Al-Baydawi dinukilkan daripada kalam Az-Zamakhsyari, seorang ulama mufassir segi bahasa, walaupun dia seorang Syiah, tapi segi bahasa ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil kira i'rab Al-Quran yang dibuat oleh Az-Zamakhsyari ni.
Jadi kitab At-Tahrir wa Tanwir itu menceritakan kisah ini. Jadi selama ni mereka menggunakan Bismillah wal Uzza dengan nama Lata wal Uzza. Siapa Lata dan Uzza ni? Kita akan bawa kepada minggu hadapan lah. Kalau saya cerita sini memang panjang lagi. Saya pun ada kelas lagi lepas ni. Okey, tak apa. Jadi itu datang Bismillahirrahmanirrahim ni sebenarnya telah menjadikan mereka terhantuk kepada mereka, dan mereka sebab tu mereka sukar untuk terima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya golongan yang sudah berada dalam keadaan selesa, kaya, ada pengaruh, dan mereka mengambil keuntungan daripada jahiliah yang ada ni. Bila datang Islam ni, mereka rasa akan mengurangkan dapatan mereka, pengaruh mereka, ikutan mereka dan sebagainya. Sebab tu dalam kitab itu juga menyebut kalau orang Nasrani mereka menggunakan Bismil ibni wal abi wal ruh, dengan nama ayah, dengan nama anak, dengan nama roh, konsep Trinity. Jadi orang Nasrani pun menggunakan Bismil abi wal ibni wal ruh. Mereka pun menggunakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim telah memansuhkan, telah menyerang ucapan-ucapan yang telah menjadi budaya semenjak mereka lahir, dan menghentam dan memansuhkan apa yang mereka ucap. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang cukup luar biasa dan bukan biasa-biasa. Kalau kita berada di tempat itu, berada di zaman itu, kita akan rasa bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah satu yang luar biasa. Okey, jadi cukup setakat itu. InsyaAllah tadabbur kelas pada pada pagi ini. InsyaAllah kita akan masuk ke lapis yang ketiga lepas ni, berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemana lagi Bismillahirrahmanirrahim nak bawa kita, hati kita berfikir. InsyaAllah kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Dan saya nak respon pada soalan yang ada muncul tadi, iaitu nak tanya kenapa ada surah-surah yang mempunyai mim kecil di akhir surah untuk disambung dengan Bismillah dan ada yang tak ada. Apa sejarah kisah di sebaliknya? Tak ada apa-apa. Ustazah Haslina tak ada. Itu hanya adalah iklab sahaja. Macam tadi akhir Al-Anfal, alimun dia asalnya tanwin, bertemu dengan bara'atum, huruf ba di selepas dia tu, maka diubah kepada mim iklab. Lihat saja hukum iklab. Jadi setiap Al-Quran ni, setiap hujung ayat dia akan berinteraksi dengan ayat selepas dia. Dia akan berinteraksi. Kalau kata berlaku iklab, dia akan ubah mim siap-siap. Dia tak akan kekalkan tanwin tersebut. Begitu juga dengan nun mati. Kalau kata selepas dia adalah huruf ba, tanda mati tu akan ubah kepada mim siap-siap. Walaupun di situ sebenarnya kena berhenti kan, ataupun hujung ayat. Itu adalah segi hukum sahaja. Baik. Ustaz, apa hukum jika kita baca juga Bismillah pada surah At-Taubah? Adakah berdosa? Boleh baca, tetapi bukan di awal surah. Contohnya mungkin kita nak mula dengan ayat yang kedua, ayat ketiga dan seterusnya boleh. Tapi kalau kita nak pergi pada awal bara'ah, seolah-olah terkeluar daripada keutamaan lah. Wallahualam dosa ke tidak tak pasti. Kalau dia anggap dosa, mungkin dosa kecil lah dan terhapus dengan kita mungkin ambil wuduk. Kita ambil wuduk tu gugur dosa-dosa kita, jadi terhapus dengan pahala begitulah. Ataupun kita menolong orang itu dan ini, kita hilangkan duri di tengah jalan, mungkin pahala tu yang menghazafkan dosa-dosa kecil kita ketika kita baca lah. Wallahualam. Baik, cukup setakat tu insyaAllah. Okey. Kita akan jumpa pada minggu hadapan untuk kita teruskan lagi ke mana Bismillah nak bawa kita, untuk kita rasa dalam hati kita. InsyaAllah. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Selesai kelas tadabbur Al-Quran kita pada pagi ini. InsyaAllah moga-moga dengan kelas pagi ini kita dapatkan kefahaman yang mendalam mengenai tentang surah Al-Fatihah, yang mana Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan secara detail dan terperinci tentang kalimah basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, moga-moga kita dapat kongsikan bersama rakan-rakan dan
dapat juga kita ajak rakan-rakan yang lain untuk sertai kelas-kelas tadabbur yang akan datang insya-Allah. Di kesempatan ini saya ingin berkongsi tentang apa yang Darul Qura sediakan. Kami Darul Qura ingin memberi tawaran istimewa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini untuk mengaji privasi online. Apakah kelebihan mengaji privasi online? Yang pertama, ia terbuka kepada golongan dewasa dan anak-anak. Yang kedua, kita mengaji berfokus kepada personal coaching ataupun one to one, iaitu perseorangan. Seterusnya, Darul Qura juga ada ustaz dan ustazah memberikan tumpuan kepada tuan-tuan dan puan-puan seorang sahaja. Seterusnya, mengaji mengikut tahap tuan-tuan dan puan-puan, sama ada Iqra ataupun Al-Quran, dan seterusnya boleh bertanya segala soalan kepada ustaz dan ustazah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu rasa malu jika tersalah, dan pembelajaran ini menggunakan platform WhatsApp video call, dan seterusnya jadual mengikut masa lapang tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, jika ada urusan, kelas boleh diganti pada hari yang lain, dan jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, ustaz dan ustazah mesra dan tidak garang. Untuk maklumat lanjut, tekan link yang ada di paparan di skrin telefon ataupun laptop tuan-tuan dan puan-puan, dan ataupun WhatsApp tim admin Darul Qura yang anda pernah WhatsApp sebelum ini pada nombor telefon 018-664-7488. Ingat, ia adalah terhad kepada 10 orang pelajar sahaja. Sekian daripada kami pihak Darul Qura, mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang menyertai program pada pagi ini. Moga Allah SWT gunakan keberkatan, dan memoga Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dan menyampaikan ilmu yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.